Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya Nasrin Fazal Karina binti Muhammad Hafiz ingin memberi sedikit ucapan berkaitan sistem pertanian pintar untuk kelestarian alam di bawah topik besar Green STEM. Pertanian pintar kini menjadi satu teras yang penting kepada pembangunan sektor pertanian yang lebih efisien, lestari serta berdaya saing ataupun berdaya tahan dalam menghadapi cabaran perubahan iklim serta keperluan populasi yang semakin meningkat. Dengan gabungan teknologi seperti drone, kecerdasan AI, atau kecerdasan buatan iaitu AI, seterusnya Internet of Things, IoT dan kaedah pertanian moden. Pendekatan ini mampu mengoptimumkan lagi penggunaan sumber seperti air, baja dan tanah sambil mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar. Selain itu, pertanian pintar turut membuka peluang ekonomi dan pekerjaan baharu dalam kalangan komuniti tempatan. Ia dapat memperkukuhkan lagi daya saing industri pertanian di pasaran global. Pendekatan ini juga dapat memberi tumpuan kepada kelestarian kerana ia dapat memastikan keselamatan makanan dan kesejahteraan alam sekitar yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Terlebih dahulu, saya ingin menerangkan sedikit sebanyak tentang subtopik yang saya akan jelaskan dalam topik besar kita pada hari ini, iaitu pertanian pintar. Dalam ucapan saya pada hari ini, saya akan mengemukakan beberapa subtopik penting di bawah topik besar kita, iaitu Green STEM. Dan yang pertama adalah teknologi pengairan pintar untuk penjimatan air. Terlebih dahulu, saya ingin menerangkan apa itu teknologi pengairan pintar. Teknologi pengairan pintar untuk penjimatan air adalah pendekatan yang inovatif kerana ia menggabungkan sistem pengairan titisan, penyiraman automatik dengan sensor kelembapan serta teknologi Internet of Things iaitu IoT. Ini adalah untuk menguruskan penggunaan air secara lebih teliti ataupun cekap dalam pertanian. Sebagai contoh, di Cameron Highlands, misalnya ladang sayur-sayuran seperti salad dan tomato menggunakan sistem pengairan titisan untuk menyampaikan air secara langsung kepada akar tanaman. Ini dapat mengurangkan pembaziran air dan penyejatan yang biasa berlaku dalam sistem pengairan terbuka. Di kawasan tanaman padi di Kedah pula, penyiraman automatik yang dikawal melalui sensor kelembapan membantu mengelakkan penyiraman yang berlebihan dengan hanya mengaktifkan penyiraman apabila kelembapan tanah mencapai tahap tertentu ataupun tanah tersebut telah pun kering. Situasi tersebut memerlukan air untuk dimasukkan di dalam tanah tersebut. Ini dapat memastikan air digunakan secara optimum dan penjimatan kos akan berlaku. Seterusnya, teknologi IoT digunakan di ladang cili di Johor, di mana sensor pintar memantau kelembapan tanah dan suhu. Hal ini dapat membolehkan para petani memantau keadaan ladang dari jauh sahaja dan menyesuaikan pengairan berdasarkan data cuaca dan keperluan sebenar tanaman. Gabungan teknologi ini bukan sahaja dapat mengurangkan kos operasi dan kesan alam sekitar,
Malahan ia juga dapat membantu meningkatkan hasil tanaman dengan menjadikan pertanian lebih lestari dan mesra alam. Kita pergi ke subtopik yang kedua, iaitu penggunaan drone dan pemetaan tanah dalam pertanian. Penggunaan drone dan pemetaan tanah dalam pertanian merupakan satu inovasi yang penting dalam mengoptimumkan hasil pertanian dan turut menjaga kesihatan tanaman. Dengan kita menghasilkan tanaman yang lebih sihat, ini dapat memastikan kesihatan manusia lebih terjamin. Drone digunakan untuk memetakan kawasan tanaman dengan menangkap imej udara. Ini membolehkan para petani untuk memantau pertumbuhan tanaman secara tepat kerana mereka menilai drone tersebut dapat menilai kesihatan tumbuhan dan mengesan kehadiran perosak dengan cepat. Dengan imej yang diambil, petani dapat mengenal pasti kawasan yang mengalami tekanan seperti kekurangan air atau nutrien, sekaligus membolehkan tindakan pembetulan yang segera. Di samping itu, drone dengan teknologi geospatial dapat menjalankan pemetaan tanah yang memberikan data komposisi tanah dan kesuburannya. Perkara ini dapat membantu petani memahami variasi tanah di ladang mereka serta membolehkan mereka, iaitu para petani, merancang penggunaan baja dan air secara lebih efisien mengikut kawasan-kawasan tertentu. Sebagai contoh, ladang kelapa sawit di Malaysia menggunakan drone untuk memantau kesihatan tanaman secara berkala dan mengesan tanda-tanda awal serangan perosak atau penyakit. Ini juga membantu meningkatkan produktiviti dan ia juga dapat mengurangkan lagi kos operasi, bukan sahaja penanaman getah, malahan padi juga menggunakan drone. Penggunaan drone dan pemetaan tanah menjadikan pengurusan ladang lebih cekap dan berkesan. Sekaligus ianya juga menyokong pertanian pintar yang lebih lestari. Subtopik yang ketiga adalah pengurusan nutrien dengan baja pintar dan kawalan automatik. Pengurusan nutrien dengan baja pintar dan kawalan automatik adalah pendekatan yang moden dalam pertanian kerana ia bertujuan untuk memastikan tanaman menerima nutrien yang optimum tanpa berlakunya pembaziran atau pencemaran tanah. Dengan aplikasi baja pintar, nutrien hanya dibekalkan berdasarkan analisis tanah yang dijalankan terlebih dahulu. Ini membolehkan petani mengenal pasti keperluan spesifik bagi setiap tanaman dan kawasan tanah yang tertentu. Ini mengelakkan pembaziran kerana baja tidak digunakan secara berlebihan dan pada masa yang sama ia turut mengurangkan risiko pencemaran tanah dan air akibat lebihan baja. Selain itu, sistem pengesanan automatik turut menggunakan sensor yang menilai kandungan nutrien dan tahap kesuburan tanah dalam masa nyata, iaitu secara langsung. Hal ini dapat membantu memastikan bahawa nutrien sentiasa seimbang mengikut keperluan tanaman ataupun tanah
sepanjang kitaran pertumbuhannya. Contohnya, ladang padi di Kedah telah mula menggunakan teknologi baja yang pintar untuk mengawal penggunaan nitrogen secara tepat, yang bukan sahaja meningkatkan hasil tuaian, ia juga dapat melindungi tanah daripada penimbunan bahan kimia. Dalam pendekatan ini, ladang dapat beroperasi dengan lebih efisien dan mesra alam kerana ia menyokong pertanian yang lebih lestari dan mampan. Ini kerana mereka menyokong teknologi-teknologi yang berlaku di negara kita, iaitu di Malaysia. Yang keempat, data dan kecerdasan buatan AI untuk ramalan dan pemantauan cahaya ataupun pemantauan cuaca di negara kita. Penggunaan data dan kecerdasan buatan AI untuk ramalan pemantauan cuaca dalam pertanian membuka peluang untuk pengurusan ladang yang lebih tepat dan efektif. Hal ini kerana teknologi AI membolehkan sistem ramalan cuaca yang lebih canggih kerana ia dapat membantu para petani untuk menjadualkan operasi ladang dengan mengambil kira risiko kemarau, banjir atau perubahan cuaca lain yang boleh menjejaskan tanaman seperti hujan yang sangat lebat. Sebagai contoh, algoritma AI yang disokong data cuaca tempatan dapat meramal corak hujan mingguan. Ini juga turut membolehkan para petani untuk menentukan masa terbaik untuk menanam atau menuai bagi memaksimumkan hasil. Di samping itu, pembelajaran mesin ataupun machine learning digunakan untuk menganalisis data tanah dan cuaca dengan lebih mendalam, termasuk kelembapan, suhu dan kesuburan tanah. Analisis ini menghasilkan panduan yang lebih terperinci tentang keperluan nutrien atau penyiraman, kerana ia membantu para petani membuat keputusan yang berasaskan data. Contohnya, dalam industri kelapa sawit di Malaysia, teknologi AI dan data cuaca telah digunakan untuk meramal waktu hujan lebat. Ini telah memudahkan lagi kerja para petani untuk mengelak daripada melakukan aktiviti ladang yang berisiko pada waktu tersebut. Dengan menggunakan gabungan data dan kecerdasan buatan iaitu AI, pertanian dapat menjadi lebih lestari dan produktif kerana ia mengurangkan lagi kerugian akibat perubahan cuaca yang sukar dijangka. Apabila para petani melakukan atau menjalankan aktiviti-aktiviti pertanian tanpa mengikut jadual mereka, ini dapat memberi impak yang buruk terhadap pertanian tersebut serta tanaman. Seterusnya, subtopik yang kelima adalah pertanian vertikal dan hidroponik untuk penjimatan ruang dan sumber. Pertanian vertikal dan hidroponik adalah satu pendekatan moden yang berpotensi besar untuk penjimatan ruang dan sumber, terutama di kawasan bandar yang terhad tanahnya. Sistem pertanian vertikal melibatkan penanaman tanaman dalam susunan bertingkat, manakala hidroponik menggunakan air yang dibergaya nutrien. Perkara tersebut dapat menggantikan tanah sebagai medium tumbesaran. Pendekatan ini membolehkan petani untuk mengurangkan penggunaan tanah secara
signifikan ataupun secara berlebihan, dan pada pendapat saya ia dapat menjimatkan lagi air sehingga 90% berbanding kaedah tradisional. Pertanian vertikal dan hidroponik sangat sesuai untuk ruang bandar di mana bangunan tinggi atau ruang tertutup seperti gudang dapat dimanfaatkan sebagai ladang dalaman dengan bantuan teknologi LED yang menyinari tanaman dengan spektrum cahaya yang diperlukan untuk fotosintesis serta pengawal suhu dan kelembapan. Tanaman dapat tumbuh dengan baik tanpa bergantung pada cahaya matahari sahaja atau cuaca luar. Sebagai contoh, ladang sayur-sayuran di Kuala Lumpur menggunakan sistem hidroponik di bangunan tinggi untuk menanam salad dan herba. Perkara ini membolehkan hasil segar dituai dekat dengan pusat pengguna. Oleh hal yang demikian, ia turut mengurangkan lagi kos logistik dan jejak karbon dengan meminimumkan penggunaan lori atau kenderaan lain. Melalui pendekatan ini, kawasan bandar dapat memenuhi sebahagian daripada keperluan makanannya sendiri kerana ia mengurangkan kebergantungan kepada pertanian luar bandar dan meningkatkan keselamatan makanan. Ini kerana negara kita dapat mengurangkan lagi kebergantungan kepada sayuran-sayuran import yang kita tidak tahu status kebersihannya dan kesihatannya. Dan yang seterusnya, keenam adalah inisiatif pertanian organik melalui teknologi pintar. Inisiatif pertanian organik melalui teknologi pintar menggabungkan kaedah organik dengan inovasi moden untuk mengurangkan atau menghapuskan penggunaan racun perosak dan baja kimia. Ini menjadikannya lebih mesra alam. Melalui teknologi pintar seperti sensor tanah dan pemantauan IoT, petani dapat memahami keperluan spesifik tanaman ataupun tanah dengan lebih tepat dan dapat mengekalkan kesuburan tanah tanpa bahan kimia. Bahan organik seperti sisa tumbuhan dan haiwan digunakan sebagai baja yang diperkaya melalui teknik pengkomposan pintar. Antara contoh baja daripada haiwan adalah seperti baja tai ayam yang digunakan selalunya digunakan untuk menanam sayuran seperti sawi dan sebagainya. Pengkomposan pintar yang memantau suhu dan tahap kelembapan membantu mempercepatkan proses perebutan secara semula jadi untuk menghasilkan baja kompos yang kaya dengan nutrien sesuai untuk skala besar tanpa merosakkan ekosistem sekeliling. Contohnya, beberapa ladang sayuran di Malaysia mengamalkan penggunaan kompos pintar untuk menambah baik kualiti tanah dan menyokong kesihatan tanaman. Di samping itu, ia juga untuk menggunakan perangkap serangga biologi yang menggantikan racun perosak. Inisiatif ini bukan sahaja menyokong pertanian yang lebih lestari dan mesra alam, tetapi ia juga memberi pengguna hasil tani yang bebas daripada bahan kimia. Hal ini dapat meningkatkan lagi keselamatan makanan dan kesejahteraan ekosistem. Oleh hal yang demikian, perkara tersebut dapat menjaminkan lagi kesihatan manusia dalam keadaan yang baik. Yang ketujuh adalah Internet of Things, iaitu IoT.
dalam pemantauan tanaman dan kualiti tanah. Internet of Things iaitu IoT memainkan peranan yang sangat penting dalam pemantauan tanaman dan kualiti tanah dengan teknologi sensor yang mengumpulkan data secara langsung dari ladang. Sensor IoT yang dipasang di kawasan tanaman dapat memantau pelbagai parameter seperti kesihatan tanaman, kelembapan tanah, suhu dan pH secara berterusan. Data yang diperoleh membolehkan petani mengambil tindakan segera jika terdapat tanda-tanda masalah seperti kekurangan air atau serangan perosak. Sebagai contoh, sensor kelembapan dapat memberikan maklumat tentang apabila tanah memerlukan pengairan ataupun tanah kering, membolehkan penggunaan air yang lebih efisien dan dapat mengurangkan lagi pembaziran air yang selalunya berlaku dalam kalangan petani. Selain itu, aplikasi mudah alih yang dibangunkan berfungsi sebagai platform pengurusan ladang yang membolehkan petani mengawal keadaan tanaman dari jauh sahaja. Dengan aplikasi ini, petani dapat mengakses data dalam masa nyata dan menerima sistem amaran awal jika terdapat perubahan yang tidak normal terhadap tanaman atau tanah. Ini turut memberi mereka keupayaan untuk bertindak dengan cepat seperti menyesuaikan pengairan atau melakukan rawatan yang diperlukan sebelum masalah tersebut menjadi lebih serius. Melalui integrasi IoT dalam pertanian, pengurusan ladang menjadi lebih proaktif dan berkesan ataupun efisien kerana ia dapat meningkatkan lagi hasil tanaman dan memastikan kualiti tanah terjaga serta dapat mewujudkan lagi pertanian yang lebih lestari dan produktif. Akhir sekali adalah impak sosial dan ekonomi pertanian pintar terhadap komuniti tempatan. Impak sosial dan ekonomi pertanian pintar terhadap komuniti tempatan sangat signifikan, terutamanya dalam meningkatkan lagi peluang pekerjaan dan kesejahteraan ekonomi dalam masa jangka panjang. Dengan pengenalan teknologi pintar dalam pertanian seperti drone, sensor IoT dan automasi pengairan, komuniti mendapat peluang pekerjaan dalam bidang-bidang baru yang berasaskan teknologi seperti pengurusan data, penyelenggaraan alat pintar dan analisis hasil tanaman. Selain itu, pertanian pintar juga dapat mengurangkan kos input seperti penggunaan air dan baja kerana teknologi membolehkan pemantauan yang lebih cekap, mengurangkan pembaziran dan meningkatkan lagi hasil tanaman. Sebagai contoh, ladang sayur-sayuran yang menggunakan sensor kelembapan dapat mengurangkan penggunaan air dengan lebih ketara. Hal ini dapat menjimatkan lagi kos dan dapat meningkatkan keuntungan ladang dengan pengurangan kos-kos lain.
Manfaat jangka panjang ini dapat menguatkan lagi ekonomi komuniti dengan membolehkan lebih ramai petani kecil mengakses teknologi terkini dan meningkatkan daya saing mereka di pasaran. Secara keseluruhan, pertanian pintar bukan sahaja menjana pekerjaan tetapi juga menyumbang kepada peningkatan taraf hidup rakyat setempat dengan pembangunan ekonomi yang mampan dan meningkatkan daya tahan komuniti terhadap perubahan iklim dan cabaran di masa hadapan. Bagi mengakhiri ucapan saya pada hari ini, secara keseluruhannya, pertanian pintar merupakan pendekatan berteknologi tinggi yang mampu merevolusikan sektor pertanian dengan manfaat ketara dari segi kelestarian, ekonomi dan sosial. Melalui teknologi seperti pengairan pintar dan baja pintar, sumber air dan nutrien dapat digunakan dengan cekap. Ini dapat mengurangkan lagi pembaziran serta pencemaran alam sekitar. Sebagai contoh, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air dan sebagainya. Penggunaan drone dan teknologi geospatial membolehkan pemantauan tanaman dan pemetaan tanah yang lebih tepat dan turut mempercepatkan tindakan terhadap perosak atau kekurangan nutrien. Di kawasan bandar pula, pertanian vertikal dan hidroponik membuka peluang bagi penanaman dalam ruang terhad dengan penggunaan air dan tenaga yang minimum. Selain daripada itu, pertanian organik melalui teknologi pintar dapat mengelakkan racun perosak dan dapat mengelakkan daripada penggunaan racun perosak dan baja kimia. Hal ini dapat mempromosikan lagi amalan yang lebih sihat dan mesra alam. Data dan kecerdasan buatan membantu petani menjadualkan operasi berdasarkan ramalan cuaca dan analisis tanah, manakala impak sosial dan ekonomi pula dapat menghasilkan impak yang positif, turut dirasai komuniti tempatan melalui peluang pekerjaan berasaskan teknologi dan kos pengeluaran yang lebih rendah. Secara keseluruhannya, pertanian pintar bukan sahaja meningkatkan produktiviti dan keuntungan, tetapi ia juga dapat mewujudkan sistem pertanian yang lebih lestari, mampan dan daya tahan terhadap cabaran masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.